Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya dan dengan kasih sayangnya, maka kita dapat bersama-sama pada hari ini masih dapat meneruskan kehidupan kita dan masih dapat mengelakkan diri kita dari terjebak dengan wabak yang sedang melanda kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita selamat dan kita masih diberikan nikmat-nikmat kehidupan yang begitu banyak pada hari ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Syahidan bin Syarka Malikan dari Universiti Utara Malaysia, yang merupakan guru takmir Negeri Kedah Darul Aman dari Kembang Pasu. Di dalam ayat yang lain Allah Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah ayat 155. Di dalam kedua-dua ayat ini Allah Taala telah menyatakan bahawa dijadikan hidup dan mati dan dijadikan berbagai-bagai dugaan kepada kita adalah sebagai untuk nak melihat dan menilai sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana itu dijadikan kehidupan ini penuh dengan berbagai-bagai dugaan. Ada yang diduga diuji dengan ketakutan, seperti contohnya yang berlaku di Palestin, di mana mereka dihujani seban waktu mereka tidak tenteram kerana takut dihujani dengan peluru-peluru pepandu, roket-roket dan sebagainya. Begitu juga ada yang diuji dengan kekurangan dari segi keuangan, yang susah, yang miskin dan sebagainya. Begitu juga ada yang diuji dari segi kejiwaan. Ada yang walaupun nampak kaya, senang, tapi hatinya susah, hatinya gundah gulana dan bermacam-macam lagi yang Allah Taala uji pada dirinya. Dan begitu juga ada yang Allah Taala uji dengan berlakunya wabak, berlakunya kemarau, berlakunya banjir dan sebagainya. Ini semua adalah ujian-ujian Allah, dan termasuk dalam ujian itu juga adalah yang diuji dengan wabak penyakit seperti mana yang kita alami sekarang ini. Dan kita adalah menerima, redha dengan apa yang Allah Taala uji kita, kerana sesungguhnya segala ujian-ujian itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedar ataupun tidak, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah mengalami perbezaan kehidupan di mana pada waktu dahulu kita boleh melakukan apa saja, bebas melakukan apa saja. Kita keluar minum kopi, mengopi, mengeteh dan bermacam-macam lagi. Kita keluar bersembang-sembang, mengambil angin, berjoging, melakukan bermacam-macam sukan.
melakukan aktiviti sosial dan sebagainya tanpa ada sekatan-sekatan dan tanpa ada halangan-halangan. Tapi sekarang ini bukan setakat aktiviti-aktiviti sosial kita disekat ataupun dibatasi dengan berbagai-bagai peraturan. Bahkan di dalam kita melakukan ibadah solat sekalipun, kita telah mendapati ataupun mendepani dengan aturan-aturan, peraturan yang mana yang tidak sama seperti dahulu. Yang mana dahulunya kita dapatkan saf dengan begitu sempurna dan sebagainya. Tapi hari ini kita telah diminta menjarakkan saf-saf kita. Jadi kita akur kerana ini adalah satu peraturan untuk mengelakkan wabak ini daripada terus berjangkit dan terus merebak di dalam masyarakat kita, khususnya muslimin dan muslimat yang ada sekarang ini. Bahkan hari raya yang baru kita lalui baru-baru ini pun kita dihadkan jumlah kehadirannya. Terimalah itu sebagai satu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana untuk memberi satu peringatan kepada kita dan untuk menunjukkan bahawa Allah Taala itu lebih berkuasa daripada segala-galanya. Kadang-kadang kita ada duit, kita sombong, kita rasa besar dengan duit yang kita ada. Tapi hari ini apabila kita ada duit sekalipun, kita tidak boleh jalan ke mana-mana. Ada duit, kita tetap duduk di rumah. Tak boleh makan angin, tak boleh melancung dan sebagainya. Begitu jugalah yang lain-lain lagi. Allah Ta'ala nak sedarkan kepada kita bahawa di samping kita mempunyai segala-galanya, tapi kuasa adalah mutlak adalah terletak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Ta'ala mengizinkan, kita boleh lakukan. Sekiranya Allah tak izinkan, apapun kita tak boleh lakukan. Melainkan hanyalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di dalam masa yang kita ada sekarang ini, kita mempunyai banyak masa untuk kita bermuhasabah diri. Kita banyak masa untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak masa untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang sunat. Kita banyak boleh melakukan khalwat di dalam rumah kita, yang mana sebelum ini kita terlalu sibuk ke sana kemari mencari rezeki, mencari duit untuk ataupun pergi melakukan aktiviti kita, hobi-hobi kita dan sebagainya. Tapi hari ini Allah Ta'ala bagi kita duduk di rumah, duduk muhasabah diri, lakukan ibadah, istighfar, baca Quran, dan juga kita menyendiri untuk kita memikirkan ke mana hala tuju kita yang sebenarnya. Sebelum ni Allah Ta'ala jadikan kita bebas, kita kadang-kadang terlupa kepada Allah Subhanahu Taala. Kita lakukan semuanya untuk kehidupan kita, untuk keseronokan kita. Tapi apabila terjadinya wabak seperti sekarang ini, kita duduk di rumah dan kita hendaklah memikirkan apa sebab Allah Ta'ala bagi wabak yang semacam ini. Kita duduk di rumah dan kita hendaklah berfikir bahawa inilah sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawa kita hampir dah dengan masa iaitu hampir dah dengan apa yang dikatakan sebagai hari kiamat. Jadi dahlah kita ni sebagai umat Nabi yang terakhir, dan kadang-kadang kita leka dengan apa kehidupan kita di dunia ini sampai kadang-kadang kita tak tahu pun apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan ini Allah Ta'ala bagi kita ruang yang begitu banyak kepada kita untuk kita lakukan sebanyak mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah-ibadah sunat, membaca Quran, berzikir dan sebagainya. Dan hendaklah kita ingat bahawa apabila wabak ini berada berdekatan dengan kita, maka kita sentiasa boleh terdedah kepada jangkitan-jangkitan ini. Tak kiralah kadang-kadang kita duduk di rumah tapi kita order makanan daripada luar, tiba-tiba kita tak tahu kawan yang hantar makanan ataupun hantar segala benda yang datang ke rumah kita, dia pun terjangkit dan dengan kita akan terjangkit. Kita tak tahu, wallahu alam. Jadi kita minta, walaupun benda ni belum terjadi, tapi kita minta simpang, minta kalau boleh Allah jauhkan, kerana kita masih lagi nak banyak masa untuk kita nak beribadah, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita ambil seperti mana pengajaran daripada sabda Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jadi hadis daripada
Abdullah bin Ibn Abbas Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik." Maknanya kita ni syabab kita muda kita dah tertinggalkan, dan kita sekarang ni dah sampai ke haramik lah, sampai ke haram. Haramik haram, maknanya kita dah umur dia, kita dah dikatakan bukan muda lagi. Dan sihatika qabla saqamik, kita masih sihat, jadi belum dapat jangkitan, belum disakit, dan belum kita terlantar lagi. Wa ghinaka qabla faqri, dan kita masih ada sedikit sebanyak sisa-sisa duit kita. Dan wa faraghaka qabla syughlik, dan kita sekarang ni, dulu kita dah sibuk, sekarang ni Allah bagi balik kepada kita masa yang luang yang banyak untuk kita lakukan apa yang sepatutnya, iaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya hayataka qabla mautik, hidup kita sebelum kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mati. Jadi apabila kita melihat kepada hadis ini, maka kita ambillah seberapa banyak peluang yang ada pada hari ini untuk kita melakukan sebanyak mungkin ibadah-ibadah kita yang kita tinggalkan sebelum ini. Yang sebelum ini kita leka, kita gunakan masa untuk perkara-perkara lain, tapi hari ini hendaklah kita gunakan sepenuh masa yang ada pada kita ni untuk kita menasihati anak isteri kita, kita didik mereka dengan sebaik-baiknya, kemudian kita tanya kepada mereka tentang solat dan sebagainya. Kalau yang ada keluarga yang selalunya jarang-jarang berjumpa, tapi hari ini mereka dapat duduk serumah, berhidup duduk serumah dan tak pergi ke mana-mana. Alhamdulillah, kita dapat melihat, memantau mereka. Jadi inilah masa untuk kita mentarbiah diri kita, mentarbiah ahli keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan adanya wabak yang Allah berikan pada kita ini, kita lihat dari segi positifnya, kita ambil yang positif. Walaupun kita terhad, pergerakan dan sebagainya, tapi kita ambil yang positif, iaitu kita boleh duduk di rumah, boleh melakukan banyak kebaikan-kebaikan, dan banyak apa yang kita boleh lakukan, mutalaah kitab-kitab dan sebagainya di rumah kita, dan mengajar anak-anak kita dan sebagainya, sembahyang berjemaah di rumah. Kalau sebelum ni tak pernah jadi imam, hari ini kita boleh jadi imam di rumah kita, dan kita melatih tajwid kita dengan betul dan sebagainya. Banyak lagi lah perkara-perkara yang kita boleh buat di rumah. Dan sebelum itu, sebelum saya terlupa, bahawa kita banyakkan bersabar dengan ujian-ujian Allah Ta'ala ini, kerana apabila kita bersabar, kita adalah bersama-sama dengan Allah. Kerana Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi sekadar itu dulu, mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat, dan segala kesalahan itu daripada kekurangan diri saya sendiri, dan saya minta maaf sekiranya ada yang terasa yang tersalah bicara. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.